Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Sekarang ni Muallim dah minta semua orang buka buku teks awak muka surat 173. Okey, muka surat 173. Hari ini kita masuk dengan tema yang baharu iaitu tema yang ke-9. Tema yang ke-9 tajuknya ialah integriti. Okey, integriti ni maksud dia apa? Integriti ni maksud dia jujur ataupun amanah ataupun telus. Itu maksud dia. Integriti sama ada boleh membawa maksud jujur, amanah dan telus. Jujur dengan apa yang kita buat, amanah dan telus dengan kerja kita, dengan tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita. Okey, tengok gambar yang pertama dia bagi kepada kita. Ni gambar satu keluarga ni dia bagi kepada kita. Lepas tu frasa perkataan dia bagi kepada kita ialah bagai isi dengan kuku. Ini dipanggil sebagai peribahasa. Bagai isi dengan kuku. Siapa tahu maksud dia apa? Bagai isi dengan kuku. Bagai isi dengan kuku ni maksud dia ialah sangat rapat. Itu maksud dia. Bagai isi dengan kuku. Okey, siapa yang baru masuk buku teks muka surat 173. Okey, yang pertama, tengok gambar yang pertama, dia bagi gambar keluarga ni. Ni ayah dia, ini mak dia, ini anak dia dah besar dah, anak dia pun dah kahwin, ada anak pula. Ini dia orang tengah ambil gambar, mungkin time hari raya, pakai baju Melayu. Lepas tu dia bagi bagai isi dengan kuku. Bagai isi dengan kuku ni maksud dia sangat rapat. Apa yang rapat tu? Hubungan. Hubungan yang sangat rapat. Tak kisahlah hubungan keluarga ke, hubungan sesama kawan ke, sesama jiran ke. Itu yang dimaksudkan dengan bagai isi dengan kuku. Hubungan yang sangat rapat. Contohnya, awak dengan kawan-kawan awak, kawan-kawan sekelas awak, hubungan awak rapat bagai isi dengan kuku. Itu yang pertama. Okey, tengok pula yang kedua. Dia bagi kepada kita gambar yang kedua. Tengok gambar jam dia bagi ni. Dia bagi gambar jam. Lepas tu dia bagi masa itu emas. Dia bagi masa itu emas. Kat sini dia beritahu maksudnya masa itu emas maksudnya ialah, maksud dia apa? Masa itu berharga. Jadi kita tak boleh nak membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Sebab masa ni tak boleh diulang, tak boleh dipatah kembali. Awak nak pergi ke masa lalu, tak boleh. Jadi sebab itulah kita kena manfaatkan masa kita dengan membuat perkara yang berfaedah. Sebab masa itu berharga. Okey, siapa yang baru masuk buku teks muka surat 173. Yang baru masuk buku teks muka surat 173. Okey, tengok pula gambar yang ketiga, yang terakhir sekali. Gambar yang terakhir sekali dia bagi kepada kita. Ni gambar orang perempuan ni tengah berada dalam majlis convocation. Dia dah habis belajar tengah convo. Perkataan yang diberikan frasa ayat, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Apa maksud dia?
Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Dalam ayat ini maksudnya ialah kejayaan datang dengan usaha. Awak nak berjaya, awak kena berusaha. Tengok gambar ni, perempuan ni tengok pakai baju jubah convocation, dah berjaya dah. Macam mana dia berjaya? Sebab dia berusaha. Dia belajar elok, belajar rajin-rajin, siapkan kerja yang pensyarah dia bagi. Belajar rajin-rajin, kurangkan buat benda yang tak berfaedah. Sebab itulah dia dapat berjaya. Jadi kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya, maksudnya ialah kejayaan datang dengan usaha. Kalau awak tak berusaha, awak takkan berjaya. Itu yang dimaksudkan dengan integriti. Kita kena jujur dengan diri sendiri, kena jujur dengan semua orang, dan kena amanah dan telus dengan kerja yang telah diberikan kepada kita. Okey, setakat ni semua faham? Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Faham Kalau tak faham, tanya. Jangan diam je. Okey, tengok pula buku teks muka surat 11. 173. Muka surat 173. Kita masuk dengan unit yang baharu, iaitu unit yang ke-25. Tajuknya ialah tanggungjawab digalas. Digalas ni macam awak galas beg awak tu. Tanggungjawab digalas. Maksudnya awak menerima tanggungjawab. Awak pegang elok-elok tanggungjawab awak tu. Tanggungjawab apa? Mari kita tengok satu persatu. Dalam petikan ini dibagi kepada kita tajuk hulur bantuan santuni jiran. Hulur bantuan maksudnya kita beri bantuan, santuni maksudnya kita berbuat baik. Kita hulur bantuan dan berbuat baik kepada jiran. Dalam petikan ini dibagi gambar jiran. Okey, yang baru masuk buku teks muka surat 174. Ini kita masuk dengan unit yang baharu. Okey, tengok yang pertamanya dibagi kepada kita Zara. Nama dia Zara telah menawarkan bantuan kepada jirannya. Ini Zara. Dalam gambar ni yang tudung purple ni, tudung warna ungu ni, ini ialah Zara. Yang tengah duduk tu, yang tengah sakit tu, makcik tua tu, ini ialah jiran dia. Nama jiran dia siapa? Tengok, Zara telah menawarkan bantuan kepada jirannya. Zara ni nak tolong jiran dia. Jiran dia nama dia Puan Salma. Jiran dia makcik tu nama dia Puan Salma yang kurang sihat. Dia duduk atas katil tu tak sihat. Dia membantu Puan Salma membeli ubat batuk. Puan Salma ni tak sihat. Jadi Zara ni dia nak bantu. Itu yang maksud dia hulur bantuan santuni jiran. Dan Zara ni dia hulurkan bantuan kepada Puan Salma, jiran dia yang sakit ni, untuk membeli ubat batuk. Itu petikan itu. Jadi berdasarkan petikan ini, mari kita cuba lengkapkan petikan ini dengan menggunakan gambar dan perkataan yang telah diberikan kepada kita. Okey, jadi tengok yang pertama, gambar yang pertama diberi kepada kita. Ini gambar yang pertama dia bagi kepada kita. Zara dan juga Puan Salma. Tengok, perkataan dia bagi kepada kita ialah sakit dan juga wang. Jadi kita bina ayat dengan menggunakan perkataan yang telah diberikan kepada kita. Dia bagikan perkataan sakit dan juga wang. Okey, yang baru masuk buku teks muka surat 174. Jadi dalam petikan ini dibagi kepada kita perkataan sakit dan juga wang. Jadi kita kena bina ayat dengan menggunakan dua perkataan ini. Perkataan yang pertama sakit, perkataan yang kedua wang. Jadi petikan ini dia beri kepada kita. Pada suatu hari
Zara menziarahi jirannya yang sakit. Jirannya bernama Puan Salma. Puan Salma memberikan wang kepada Zara. Beliau meminta Zara membelikan ubat untuknya. Dalam petikan ini, perkataan dia beri ialah wang dan juga sakit. Tengok dia dah gunakan dah sakit kat sini. Pada suatu hari Zara menziarahi jirannya yang sakit. Kat sini sakit. Nombor satu dia beri. Yang kedua perkataan wang. Puan Salma memberikan wang kepada Zara. Beliau meminta Zara membelikan ubat untuknya. Sebab apa? Sebab Puan Salma ni sakit. Terbaring atas katil, tak boleh nak berjalan. Dia demam. Kena beli ubat batuk untuk dia. Jadi Zara yang tolong belikan. Itulah yang dimaksudkan dengan hulur bantuan. Zara tolong belikan ubat untuk Puan Salma. Santuni jiran. Jiran Zara nama dia Puan Salma. Santuni buat baik. Okey, boleh faham setakat ni gambar yang pertama? Okey, kalau tak faham tanya, jangan diam je. Okey, gambar yang kedua pula. Mari kita sambut dengan gambar yang kedua pula. Gambar yang kedua tadi dia duduk dekat rumah Puan Salma. Gambar yang kedua pula, mari kita bina ayat berdasarkan petikan ini. Okey, jawapan dia Muallim akan tulis kat tepi sini. Okey, tengok perkataan pertama. Perkataan apa yang diberikan kepada kita? Yang pertama ialah ubat dan yang kedua ialah membayar. Nak bina ayat kita gunakan teknik skop. Jangan lupakan teknik skop tu. Muallim dah ajar, muallimah pun dah ajar skop. Kita bina ayat. Okey, perkataan yang pertama ialah ubat. Okey, siapa yang pergi ni? S yang pertama ialah subjek. Siapa orang dia tu? Yang kedua ialah kata kerja. Kerja apa yang dia tengah buat? Dan mesti kena ada objek. Dan kena ada keluasan. Nak luaskan lagi, bagi cantik lagi ayat dia. Bagi panjang lagi. Okey, jadi apa? Siapa mula-mula subjek yang pertama? Kita kena letak nama siapa kat depan tu? Zara dan ibu. Zara dan ibunya. Jadi jawapan dia boleh tulis kat tepi sini. Okey, nak bina karangan, kita mesti tulis di tengah. Baris pertama setiap perenggan. Zara dan ibunya pergi ke mana? Pergi ke farmasi. Zara dan ibunya membeli ubat. Zara dan ibunya pergi ke farmasi. Titik. Kita pendekkan dia. Ke farmasi. Mereka pergi untuk apa? Mereka pergi ke sana untuk membeli apa? Membeli ubat. Ubat siapa yang suruh belikan ubat tu? Puan Salma. Mereka ke sana untuk membeli ubat yang dipesan oleh Puan Salma. Titik. Okey, jadi kita dah gunakan dah ubat. Ubat kita dah buat. Lepas tu perkataan yang kedua membayar. Siapa yang membayar tu? Lalu Zara membayar. Membayar menggunakan apa? Membayar apa? Membayar ubat apa? Ubat Puan Salma suruh beli ubat apa? yang dipesan oleh ubat batuk. Salma. Ubat batuk. Zara membayar ubat batuk itu dengan menggunakan apa? Duit yang diberi oleh Puan Salma. Yang diberi oleh Puan Salma. Pandai. Titik. Itu perenggan yang kedua. Boleh faham setakat ni? Faham. Kalau tak faham tanya, jangan diam je. Okey, yang kedua seterusnya. Okey, jadi ingat kerja rumah awak. Ingat kerja rumah awak untuk hari ini awak lengkapkan semua ni. Jawapan ni kita dah bincang sama-sama ni. Nanti awak sambung je buat semula.
Okey. Senang je ni. Senang je. Okey, jadi kita masuk dengan yang ketiga pula. Gambar yang ketiga, tadi Zara dah ke farmasi beli ubat yang dipesan oleh Puan Salma. Puan Salma pun dah berikan duit kepada dia. Okey, gambar yang ketiga, terima kasih memulangkan. Jadi siapa yang ucapkan terima kasih tu? Puan Salma. Puan Salma. Okey, mula-mula kita beritahu Zara balik ke rumah Puan Salma. Dia memberikan ubat yang dipesan oleh Puan Salma. Okey, mula-mula kita beritahu Zara memberikan ubat batuk kepada Puan Salma. Titik. Lepas tu terima kasih. Siapa yang ucapkan terima kasih tu? Puan Salma. Puan Salma mengucapkan terima kasih kepada Zara. Sebab apa? Kerana Zara kerana apa? Zara telah menolong Puan Salma. Menolong Puan Salma. Dia tolong apa? Dia tolong belikan ubat batuk. Okey, yang kedua, perkataan yang kedua dia bagi memulangkan. Ada duit baki ni. Macam mana kita nak bina ayat ni? Zara memulangkan semula duit baki Puan Salma. Tengok dia bagi perkataan memulangkan dan juga terima kasih. Kita gunakan je perkataan yang diberikan dan berpandukan kepada gambar. Okey, yang ke gambar yang terakhir sekali, gambar yang keempat. Memuji jujur. Tengok. Siapa? Zara ni dia dah tolong jiran dia. Mestilah siapa yang puji dia? Ibu. Ibu Zara tengah buat apa tu? Ibu Zara tengah buat apa tu? Memuji. Ibu Zara tengah buat apa tu? Dia sedang peluk anak dia tu tak? Ibu Zara memeluk erat anaknya. Kita bagi tahu dalam pertama. Anaknya. Lepas tu memuji. Siapa yang puji? Mestilah ibu. Ibu memuji Zara. Ibunya memuji Zara sebab apa? Kerana telah menolong Puan Salma. Jujur. Jujur macam mana kita nak buat ayat? Siapa yang jujur tu? Mestilah Zara. Zara. Jadi ibu dia tu. Ibunya bersyukur kerana mempunyai anak yang jujur. Jujur. Sebab apa Zara jujur? Sebab dia pulangkan balik duit baki ni. Dia tak ambil dekat dia. Sebab tu dia bersyukur anak yang jujur. Itu yang dimasukkan dengan tema kita tadi. Integriti. Integriti ni maksud dia jujur dan telus. Amanah. Jujur. Tengok Zara dia jujur. Dia jujur sebab apa? Sebab Zara pulangkan semula duit yang telah diberikan kepadanya. Puan Salma ni minta belikan ubat batuk. Zara pun dia dah beli dah. Dia dah jalankan tanggungjawab dia. Itu yang dimasukkan dengan integriti. Okey, boleh faham setakat ni? Ada siapa nak tanya soalan tak? Kita akan belajar. Boleh faham? Boleh. Okey, nanti kerja rumah awak hari ini, awak salin dulu petikan perenggan yang pertama ni dalam buku awak. Lepas tu awak siapkan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 ini. Awak tulis dalam bentuk karangan. Boleh faham semua? Jawapan kita dah bincang dah tadi. Ingat, bina je ayat dengan menggunakan teknik skop yang dah telah diajarkan kepada awak.
Skop tu S yang pertama ialah subjek, kena ada nama orang di depan. Lepas tu kata kerja, kerja apa yang dia tengah buat tu. Lepas tu mesti ada objek, benda yang tak bernyawa, objek. Lepas tu kena ada peluasan, kita nak bagi panjang lagi ayat tu. Peluasan ni kita boleh gunakan untuk apa dia buat benda tu, ataupun dengan siapa, ataupun kenapa. Dan yang keempat, apa lagi? Untuk apa, dengan siapa, kenapa, bagaimana. Okey, jadi kerja rumah awal ini, awak lengkapkan keempat-empat ini. Nombor satu dulu, perenggan yang pertama, awak salin yang ini. Lepas tu sambung perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan yang keempat. Boleh faham setakat ni? Ada sesiapa nak tanya soalan? Semua faham tak? Ada orang tak dalam kelas ni? Okey, Muallim harap semua orang faham dan siapkan kerja rumah yang telah diberikan kepada awak. Kalau tiada apa-apa soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk hari ini. Kita tutup kelas kita dengan bacaan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama.